Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk bekerja. Meninggal hari ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuninya. Senantiasalah kematian orang alim itu adalah musibah buat umat. Kerana dengan kematian orang alim, hilanglah juga daripadanya ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sehingga apabila telah wafatnya orang alim, ittakhadha an-nas, manusia mengambil orang-orang jahil, fa'aftau bighairi ilmin, fasu'ilu, dan ditanya dan difatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat lagi menyesatkan. Bab salatil jumu'ah. Bab salat al-jumu'ah. Al-jumu'ah ataupun al-jumu'ah. Al-jumu'ah atau al-jumu'ah. Al-jumu'ah dibaca dengan mim bagi depan. Lijtima'in nas, untuk menghimpunkan manusia. Yang kedua, kalau dimatikan mim, al-jumu'ah isim maf'ul, maka dia mahal lijtima'in nas. Al-jumu'ah tempat orang berhimpun. Al-jumu'ah tempat orang berhimpun. Qala al-Iraqi, mazahibu al-a'immah, mazhab para a'immah bersepakat bahawasanya annaha fardu ain. Annaha fardu ainin, fardu ain. Bal bahkan salat Jumaat itu adalah kefarduan yang paling fardu ataupun kuat kefarduannya. Wa min a'zami majami'il muslimin, dan adalah perhimpunan orang Islam yang besar. Wa salatu jumu'ah afdalu min salati zuhri bila niza', dan salat Jumaat itu lebih afdal dari salat zuhur tanpa ada perselisihan para ulama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, bila diserukan kepada kamu, dipanggil kepada kamu salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah, wa dharul bai', dan meninggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu adalah yang lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Dan salat Jumaat ini adalah salatu mustaqillah, laysat badalan min adh-dhuhur. Salat Jumaat ini salat mustaqillah. Salat kefarduannya itu mustaqil, bersendirian, bukan ganti salat zuhur. Salat Jumaat bukan ganti salat zuhur. Salat Jumaat adalah mustaqillah, suatu salat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala fardukan.
atau masyru' kan dan dia bukan ganti kepada zuhur. Wa innama zuhur, adapun zuhur itu adalah ganti kepada Jumaat jika sekiranya fatat. Jika sekiranya salat Jumaat itu tak ada ataupun fatat, dia terlepas salat Jumaat, maka baru salat zuhur menggantikan Jumaat. Wa yaumul jumu'ati afdalu ayyamil usbu', dan hari Jumaat itu adalah hari-hari yang paling afdal dalam seminggu. Wa qad khassallahu bihil muslimin, dan Allah telah mengkhususkan hari Jumaat untuk orang Islam. Wa adallu anhu man qablahum minal umami karaman minhu wa fadla ala hadhihi al-ummah. Datang dalam hadis Muslim, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah, adalah hari di mana atau sebaik-baik hari di mana matahari naik adalah pada hari Jumaat. Rawahu Muslim. Qala al-Iraqi, berkata al-Imam al-Iraqi, ittafaqa al-a'immatu ala anna al-jum'ata akbar furudil Islam. Telah bersepakat para ulama bahawasanya Jumaat itu adalah kefarduan yang paling besar dalam Islam. Wahya a'zamu majami' muslimin siwa majma'il Arafah, dan dia adalah perhimpunan besar umat Islam selain daripada perhimpunan Arafah. Dan adalah salat fardu ataupun kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling Allah suka dan paling Allah sayang. Antara ibadat yang paling Allah suka dan paling Allah sayang adalah amalan fardu. Amalan fardu. Sebagaimana hadis wali. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memerangi waliku, kan ku i'lan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan benda yang paling aku cintai daripada kefarduan. Maksudnya Allah sayang dan Allah sangat-sangat suka kepada amalan fardu berbanding amalan sunat. Berbanding amalan sunat. Salat fardu dengan salat sunat, Allah lebih suka salat fardu. Sebab itu Allah wajibkan. Sebab itu Allah wajibkan dan fardukan. Sebab Allah paling suka. Ada kena talbisul iblis. Orang yang ditalbis oleh iblis adalah apabila dia pulun yang sunat, yang fardu tak dijaga. Dia pulun yang sunat, yang fardu tak dijaga. Dia pulunlah solat malam, tapi fardu celum-celam. Itu tak, sepatutnya itu talbisul iblis. Itu mainan setan. Sedangkan yang Allah sayang adalah yang fardu tu. Sebab tu seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau aku buat yang fardu saja, adakah aku masuk syurga?" Nabi kata, "Ya. Engkau masuk syurga in sadaq. Engkau masuk syurga jika engkau benar dan jujur." Dia tak buat sunat, dia tak mau sunat. Dia buat yang fardu saja dan dia jaga yang fardu. Boleh dapat syurga? Boleh dapat syurga. Wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan berikutnya baru Allah sebut, dan senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. So, amalan sunat jatuh tempat kedua. Amalan fardu itu yang paling utama untuk dipelihara. ولهذا اليوم خصائص من العبادات أعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض. Dan antara hari ini yang dikatakan mulia adalah kerana khusus ibadat pada hari ini, terutamanya salat Jumaat. Tak boleh ganti hari Sabtu. Oh, hari Jumaat ni kita kerja dan sebagainya, so kita tukar hari Sabtu. Mana boleh? Kerana Jumaat itu telah difardukan Jumaat. Tak boleh diganti hari Sabtu. Tak boleh diganti hari Isnin. Sebab oleh kerana mungkin tak dapat tempat. Oleh kerana dia rasa hari Jumaat ini hari orang kerja, maka dia tukar hari Sabtu. Tak boleh lah. Kerana dia amalan khusus pada hari Jumaat minal ibadat.
Wastihbabi qiraati suratis sajdah wa suratil insan, dan disunatkan ataupun dianjurkan membaca surah as-sajdah dan suratul insan fi salati fajriha, pada salat subuhnya. Surah sajdah wa suratul insan mengingatkan kepada kita kematian dan mengingatkan kepada kita alam akhirat dan mengingatkan kepada kita syurga dan neraka. Itu sajdah dan insan. Dibaca setiap minggu hari Jumaat pagi, supaya setiap minggunya itu diperingatkan tentang syurga dan neraka. Supaya setiap minggu itu diperingatkan tentang kematian, diperingatkan tentang kehidupan dan kematian dan azab Allah dan nikmat Allah hari Jumaat. Tapi itu mustahab, bukan wajib, macam kita dah sebut sebelum ni. Wa qira'atu suratil kahfi fi yaumiha, dan membaca surah kahfi pada harinya, siangnya ataupun pada hari Jumaat. Wa kathratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ightisalu, dan mandi dan berwangi-wangi, dan memakai ahsanu thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Wa dhihabi ilaiha mubakkiran, dan datang kepada hari Jumaat itu awal, mubakkiran. Wal ishtighali bidzikri wa du'a, dan sibukkan dengan zikir dan doa ila huduril khatib, sampai khatib naik mimbar. Wa fiha sa'atun ijabatu du'a allati ikhtalafa al-ulama fi waqtiha, dan adanya pada hari Jumaat itu waktu ketika mustajabnya doa, dan ulama khilaf bila timenya. Wa arjahul aqwal, dan pandangan yang paling rajih annaha min julusil khatib alal mimbar, dan dikata sini arjahul aqwal, yang paling rajih dalam pandangan-pandangan yang banyak itu adalah daripada julusul khatib, min julusil khatib, daripada khatib duduk atas mimbar sehinggalah ila faraghis salati au ba'dal asr, sehinggalah habis sembahyang dan sehinggalah lepas asar, hatta ba'dal asr. Bahkan disebut dalam hadis yang lebih spesifik, iaitu akhiru sa'ati yaumul jumu'ah, akhir saat, akhir waktu pada hari Jumaat, itu lepas asar, qubailil maghrib, lepas asar dekat-dekat maghrib adalah waktu afdal berdoa. Dan faedah daripada berhimpun hari Jumaat ini banyak sekali lah. Berhimpun orang Islam, silaturahim, kemudian adalah mingguan punya perhimpunan itu, maka diperingatkan tentang qala Allah wa qala Rasul, diingatkan tentang apa yang Allah perintahkan, diingat apa yang Allah larang, dan diperintahkan untuk bagi peringatan apa-apa saja amar ma'ruf nahi mungkar, bukan iklan barang. Bukan iklan barang. Yelah, nak buat zakat tu buatlah. Apa masalahnya? Mengingatkan orang tentang zakat emas, ya, memang ada dan disuruh oleh Allah dan Rasul. Tapi kau pergi buat satu dengan syarikat, sebut pula nama syarikat Abu Talhah, emas Abu Talhah. Iyalah, memanglah kau tahu ada semangat siapa yang bayar zakat emas dekat syarikat Abu Talhah, maka Abu Talhah akan bagilah hadiah-hadiah, bonus dan sebagainya. Maka datanglah ke gerai Abu Talhah. Ini apa benda? Ini iklan jual emas, iklan jual barang, iklan jual kat kawan tu punya kedai. Beramai-ramai lah pergi. KA punya kedai emas aku nak juga. Dah Abu Talhah punya kedai emas masuk khutbah, aku pun nak kat minggu depan KA punya emas pula. Minggu depan siapa nak jual pisau-pisau pula? Daging sedap. Adalah Nabi suka daging, adalah Nabi suka katif. Maka datanglah ke Flow. Siapa datang ke Flow dapat makanan sunnah. Iyalah, makanan sunnah satu hal lah, kedai kau hal yang lain. Bila orang marah, ada pula tu justification dia tu. Yang penting hang salah.
So ingatkan emas udahlah. Iaitu wajib zakat emas. Berapa? 25 gram. Berapa nisab? Sekian banyak. Dan di samping zakat emas, jangan lupa zakat yang lainnya. Okey, tak apalah. Bayar kepada ulil amri. Okey, no problem. Bayar kepada pihak kerajaan yang menghimpunkan zakat dan sebagainya supaya pihak kerajaan boleh membahagikan kepada orang yang perlukan. Okeylah. Apalah. Dulu iklan elektrik. Jimat elektrik dah tak apa-apa. Khutbah. Orang tak baca khutbah, ada orang komplain. Panggil pula ustaz kan tak baca khutbah kita. Khutbah kita ni ada lah ustaz-ustaz kita pakai panel-panel khutbah. Panel apa begitu? Dah sikit-sikit kan dah habis tarik tauliah. Bukan dapat pun tauliah aku. Nak renew tak you lagi. Hari ni kita kuliah dekat Rumah Hijau. Jadi apa nama itu nak dengar khutbah dan disuruh apa nama kita ni mendengar khutbah. Berikutnya hadis 361 An Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين رواه مسلم. Dari Abdullah ibn Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, annahuma, iaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dua-dua mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala a'wadi minbarih, di atas mimbar Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Apa dah terjemah bahasa Melayu? Ada yang terjemah tak? Aku nak nyusun ayat bahasa Melayu tu. Macam mana ayat dah? So la yantahiyana aqwamun, kalaulah kaum ini meninggalkan salat Jumaat, atau berikutnya au la yakhtimanna Allah, sama ada dia tinggalkan Jumaat atau la yakhtimanna Allah ala qulubihim, Allah akan Allah akan khatamkan dekat dia punya hati, iaitu hitamkan hatinya, la yakununna minal ghafilin, sehingga dengan sebab Allah Subhanahu wa taala yakhtimanna, Allah tutup hati ini, gelapkan hati dia ni, sehingga dia itu menjadi orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, cuai. Al-khatmu huwa at-tab', chop, tab', hatta tasiru mughallaqah, sehingga hatinya tertutup, dikhatamkan dia punya jantung tu sehingga tutup hatinya. La yasil ilaiha al-khaira, tak sampai kepadanya kebaikan, wal huda, maka bila Allah Taala tutup hati kita ni, tak sampai hidayah Allah dan tak sampai kebaikan. Wa dzalika bi an yamna'uhumullahu, dengan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan menghalang daripada kelembutannya dan kelebihan Allah. Wa hadza akbarul khazlan, dan ini adalah kerugian yang amat besar. Al-ghafilu, al-ghafilin, al-ghafilu huwa dhahilu amma yufiduhu wa yanfa'uh, lalai, manfaat pun tak dapat, faedah pun tak dapat. Fahuwa ma'dudatun min jumlatil ghafilin al-mashhud alaihim bil ghaflati wasyaqa, dan orang-orang ghafilin ini disaksikan atas mereka itu kecuaian dan syaqa, buruk orangnya. Jadi daripada hadis ni, an-nahyu syadid an tarki salatil jumu'ah,
Maka hadis ini bagi pengajaran kepada kita, larangan yang bersangatan daripada orang yang meninggalkan Jumaat ini, dan ancaman yang sangat-sangat kuat liman tarakaha, bagi orang yang meninggalkan Jumaat ni, bi annallaha, dengan Allah menutup hatinya, uqubatan, sebagai suatu azab, sebagai suatu balasan, al-ghaflah wa naqmah nisyanihi nafsahu, kerana kecuaian dan dia punya kelalaian sendirilah, maka Allah Ta'ala tutup hati dia. Maka jadilah dia itu di kalangan orang-orang yang ghaflah amma yanfa'uhu fi sa'adatihi hatta tanzil bihi musibatul maut, sehinggalah Allah matikan dia, fayakhsurul hayatil abadiyyah as-sa'idah wa dhalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala memerintahkan setiap rajul mu'min mukallaf, setiap lelaki mu'min mukallaf, untuk mendatangi salat Jumaat idza uzzina laha, bila dia dipanggil. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah, bila kamu dipanggil, nudiya dipanggil maksud azan lah, dengar azan Jumaat dah, maka fas'au ila dzikrillah. As-sa'i al-ihtimamu biha wa sur'at, al-ihtimam ambil berat dan cepat, bersegeralah kamu pergi, lengkapkan ataupun buat persediaan dan cepat-cepat pergi ke masjid untuk Jumaat. Fihi dalilun ala anna al-ma'asi bi fi'li al-muharramat aw tarki al-wajibat tusabbibu irtikabi ghairiha uqubatan min Allah. Dalil hadis ini juga memberi tahu kepada kita al-ma'asi, maksiat-maksiat yang dibuat daripada benda yang diharamkan dan meninggalkan benda wajib, maka itu adalah penyebab Allah azab dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa li'anna al-muznib marratan ukhra lamma jasara ala dhanbin fil marrati al-ula daraba alayhi fi ath-thaniyati fasara 'adatan lah. Kerana orang yang buat suatu benda haram kali pertama, dia akan ulang kali kedua, dan berikutnya kali ketiga, dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Na'udzubillahi min zalika. وفيه دليل على أن من أعظم العقوبات هو إصابة الإنسان بالخذلان والغفلة عن آخرته. Dan dalil hadis ini juga adalah dalil yang menunjukkan kepada kita besarnya uqubat. Uqubat ni balasan Allah yang terkena kepada insan apabila dia cuai daripada akhiratnya sehinggalah dia mati. Maka fayantabihu wa yaqul rabbirji'un, sehingga apabila dia lalai dan Allah matikan dia dalam keadaan itu, la'alli a'malu salihan fima tarakt, maka bila dia dimatikan, maka dia pun baru nak kata ke Allah, Rabbi, wahai Tuhan, irji'un, wahai Tuhan, balikkanlah aku kat dunia, la'alli, mudah-mudahan aku dapat beramal salih fima taraktu, benda yang aku tak buat. Fala raja'ah, maka tak ada balik dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, kerana Allah kata di belakang mereka itu barzakhun, ada dinding barzakh, halangan untuk mereka balik ke alam dunia, ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini juga dalilun ala anna salat al-jumu'ah ahammul furud haitsu lam yushaddidu fi tarki syai' min al-wajibat bimisli ma shaddada fiha. Maka dalil ini juga menunjukkan bahawasanya macam kita sebutkan tadi, salat Jumaat itu adalah yang paling penting kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suruh kita jaga, dan Allah Taala sangat-sangat menekankan sehingga Allah memberi ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumaat. Dan Jumaat itu wajiblah dengan ijma' orang Islam. Wajib dengan ijma' orang Islam. Wa wajibatu 'ala al-a'yan 'inda al-jumhur qala al-Iraqi madahibul a'immah muttafaqah 'ala annaha fardu 'ainin lakin hunaka syurut yashtarituha ahlu kulli madhhabin. Dan wajib atas a'yan, individu, dan adalah beberapa perincian tentang syarat-syaratnya berdasarkan mazhab. Dan hadis juga menceritakan kepada kita, la yakhtimanna Allah ala qulubihim, Allah akan mengecop
ataupun menutup hati jantungnya itu ala qulubihim. Maka ini adalah mengisbatkan sifat khabariyah, sifat af'al Allah, ikhtiyariyah. Sifat af'al Allah. Allah, kita beriman ahli sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adanya dipanggil af'alullah, perbuatan Allah. Af'alullah al-ikhtiyariyah, yang masuk di bawah ikhtiar, pilihan Allah. Allah nak buat boleh, Allah tak nak buat pun boleh. Wa huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah fa innahum yansubuna lillahi ta'ala af'aluhu al-ikhtiyariyah al-muta'alliqah bi masyiatin wa iradah. Maka Allah ini ada af'al, ada perbuatan dia, dan perbuatan itu adalah bersangkutan dengan masyiah wa iradah, kehendak Allah, masyiah dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebahagian Mu'attilah Al-Mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah. Maka Allah tidak bersifat, Allah tak ada nama, Allah tak ada af'al. Kenapa? Kerana fikir dengan kepala otak sendiri. Kalau kita kata Allah ada af'al, al-ikhtiyariyah, af'al, perbuatan, dan perbuatan ini dia pun fikir dengan akal dia. Manusia dia ada perbuatan, dan setiap perbuatan yang manusia buat berikutnya depan itu dipanggil hadis, dipanggil makhluk, dipanggil hadis, benda baru. Adalah mustahil bagi Allah. Af'alnya itu hadis. Hadis ni kata la yakhtimanna Allah ala qulubihim. Maksudnya seseorang itu tinggal Jumaat. Sebelum dia tinggal Jumaat, Allah tutup tak hati dia? Sebelum dia tinggal Jumaat, maksudnya dia buat Jumaat. Maksudnya tak tutup lah kan. Lepas dia tinggal Jumaat, maka Allah tutup hati dia. Maka perbuatan Allah itu bukan yang, apa orang kata, sebelum, yang baru. Maka dia fikir guna otak dia, oh af'al Allah tak boleh begitu. Kerana kalau kita kata af'al Allah, perbuatan Allah itu yatajaddad, berbaru-baru tu, itu makhluk. Maka Allah tak ada af'al, Allah tak ada fi'il, Allah tak ada perbuatan. Sedangkan ahli sunnah beriktikad af'alullah, itu bersangkutan dengan zat dia. Dan apa yang Allah nak buat, bila dia nak buat, itu adalah zat Allah Ta'ala. Macam kalam lah. Ahli sunnah beriktikad Allah bercakap-cakap. Mata sya'a, bila Allah nak cakap, suka hati dia lah. Dan adalah puak-puak ahlul bid'ah tak beriman dengan cakap Allah, perkataan Allah, disebabkan dia kata kerana percakapan itu yatajaddad. Percakapan itu nanti akan bercakap. Itu mustahil bagi Allah. Sebab yang berikutnya itu hadis, itu makhluk. Dah fikir guna otak yang tak apa nak cerdik, otak yang terbatas. Tak ke mana lah. Maka perbincangannya tak ke mana. Sampai ke sudah tak faham af'alullah. Sampai ke sudah dia beriman bahawa Allah tak ada sifat, Allah tak ada ni, Allah tak itu, Allah tak ni, Allah tak nu, Allah tak ni. Tapi duk mengaji mutakalliman. Allah itu bercakap, dan kaunuhu mutakalliman, dan keadaannya bercakap. Habis tu cakap apa? Hak tu dia kata kalamu nafsi, cakap dalam diri. Kalam nafsi, cakap dalam diri. Bila dia kata Allah berkata kalam nafsi, tak sama dengan makhluk juga? Maka dia tak keluar dari daerah perbahasan tu. Bodoh. Marah pula cakap bodoh. Tengkin. Lembut sikit. Walaupun mana lagi teruk. Itu manusia bila dia bahas tentang tak boleh otak ataupun akal capaiannya tak boleh capai, sibuk nak bincang benda tu. Maka sampai ke sudah ahli sunnah selamat daripada benda-benda bodoh macam ni. Maka dengan kaedah laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir, Allah itu tidak sama dengan makhluk, dengan sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka ahli sunnah beriktikad Allah bercakap dengan huruf dan saut, dengan huruf dan suara yang layak dengan caranya, tak sama dengan makhluk. Dan Allah ada perbuatan dia, af'al al-ikhtiyariyah. Bila dia nak buat, suka hati dia lah, berdasarkan iradat dan masyiatillah, berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu ahli sunnah wal jamaah. Fa'alun lima yurid.
Fa'alun lima yurid. Allah buat suka dengan apa yang dia maulah. Fa'alun lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang dia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah dia buat benda yang dia nak buat. Berikutnya. Itu dipanggil maksudnya af'al Allah, perbuatan Allah itu dipanggil qadimatun naw'. Qadimatun naw'. Naw' itu dipanggil qadim. Qadimatun naw', maksudnya Allah bercakap-cakap sejak azali, dan Allah bersifat dengan sifat bercakap-cakap. Adapun bila Allah nak cakap, apa Allah nak cakap, itu dipanggil mutajaddidul ahad. Mutajaddidul ahad. Maksudnya, apa yang Allah nak cakap, apa benda bila Allah nak cakap, itu mutajaddidul ahad. Adapun asalnya adalah zat Allah Ta'ala juga. Dan itu zat Allah Azza wa Jalla. Faham tak? Entah. Berikutnya. Wa'an Salamah ibn al-Aqwa. وعن سلمة ابن الأقوى رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان ظل يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئة. Daripada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah, kami dulu bersalat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadhallu bih. Kemudian setelah selesai summa yunsarif atau yansarifu atau tansarifu, lepas dah habis sembahyang, maksudnya lepas dah habis sembahyang, lepas kami dah habis sembahyang, wa laysa lil hitan dhillun, dinding tak ada bayang-bayang. Dinding tak ada bayang-bayang, yustadhallu bih, yang boleh kami buat teduh. Dinding. Kalau belah sini dia nampak bayang-bayang dah ni. Belah sini dia tak ada bayang-bayang. Bila masuk waktu Zuhur, apabila matahari condong, maka bila matahari dah condong, katalah dia condong belah sini, maka ada bayang-bayang. Ni ada bayang-bayang ni. So kalau ada bayang-bayang, kita bolehlah berteduh kat bayang-bayang tu. Tapi dia kata ni tadi, Salamah bin al-Aqwa kata, kami salat dengan Rasulullah salat Jumaat pada hari Jumaat, lepas habis Jumaat tak ada bayang. Tak ada bayang. Sini tak ada bayang, sini tak ada bayang. Maksudnya apa? Matahari kat mana? Pacak atas kepala. Dah masuk Zuhur belum? Dah masuk Zuhur belum? Belum. Belum masuk Zuhur lagi. Tapi dah habis sembahyang Jumaat dah. Sat lagi kita masuk. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Muttafaq alaih al-Bukhari Muslim, dan lafaz ini al-lafaz al-Bukhari. Wa fi lafdhi li Muslim, dalam lafaz Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalat asy-syamsu. Dalam Muslim ni, kunna, kami nujammi'u, kami berhimpun di salat Jumaat ni, idza zalatis syams, lepas matahari dah condong. Matahari dah condong, Zuhur dah masuk. Hadis Muslim, Zuhur dah masuk. Ada bayang-bayang dah. Yang tadi tak ada bayang. Kami dah habis sembahyang Jumaat dah. Bayang-bayang tak ada lagi. Maksudnya belum Zuhur lagi dah habis Jumaat dah. Yang kedua, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syams, bila matahari dah masuk Zuhur, dah condong, dah nampak bayang-bayang, baru kami sembahyang Jumaat. Summa narji'u natba'ul fai'a, kemudian kami balik natba'ul fai', kami ikut apa bayang-bayang. Dia sekali dengan hadis berikutnya tu. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wa la nataghadha, adalah kami tidak naqil, kami tak qailulah. Kami tak qailulah, wala nataghadha, dan kami tak makan lunch, kami tak makan tengah hari, illa ba'dal Jumu'ah, melainkan lepas Jumaat.
melainkan lepas Jumaat. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wa fi riwayati fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kami hari Jumaat kami tak makan melainkan lepas Jumaat. Makan lepas Jumaat, tidur lepas Jumaat. Qailulah sebelum Zuhur. Tapi hari Jumaat qailulah lepas Zuhur. Qailulah adalah lepas Zuhur. Oleh kerana dia kata kunna, kami dulu pada zaman Rasulullah lah, fi ahdi Rasulillah, maka mereka sembahyang lepas Jumaat. Mereka makan dan tidur lepas Jumaat. Boleh kata sunnah. Sunnah. Ataupun perbuatan sahabat lah. Adalah kami makan lepas Jumaat. Kami itu maksud dia apa? Sekali lah semua. Dan kami tidur qailulah lepas Jumaat. Daripada hadis ni, hadis pada 362, hadis pertama tadi hadis Salamah ibn al-Aqwa, jelas menunjukkan bahawasanya kami salat itu, Nabi SAW salat bersama dengan para sahabat salat Jumaat kadang-kadang sebelum zalati syams, sebelum matahari condong, dan kadang-kadang sebelum dan kadang-kadang lepas, dan kadang-kadang selepas. Wa taratan yansarifuna min al-khutbatain was-salah wa ma laha min as-sunani wa laysa lil-hitani dhillun yustadhallu bihi. وهذا تقسيم من الراوي لوقت صلاة الجمعة يدل على أنهم تارة يصلونها قبل الزوال وتارة يصلونها بعده. Dan ini menunjukkan kadang-kadang mereka salat Jumaat sebelum masuk waktu Zuhur, kadang-kadang mereka salat Jumaat lepas masuk waktu Zuhur. Hadis yang rakam 363, fasarihun fi annahum ma kanu yaqilun wa yataghaddaun illa ba'da salatil Jumu'ah, iaitu mereka tidak qailulah dan tidak makan tengah hari melainkan lepas salat Jumaat. Mimma yadullu ala annahum yusallunaha qabla az-zawal, menunjukkan bahawasanya mereka salat sebelum zawal. Lianna al-qailulah war-raha la takun illa ba'da adh-dhuhur. Kerana qailulah war-raha la takun illa ba'da adh-dhuhur, melainkan setelah zuhur. Maksudnya mereka salat awal, lepas zuhur baru mereka tidur. Maksudnya lepas zuhur baru mereka tidur. Ulama khilaf tentang masalah ini. Ittafaqal ulama ala anna akhir waqti salatil Jumu'ah, ulama bersepakat habis waktu Jumaat itu bila masuk waktu asar lah, habislah Jumaat. Tetapi ulama berbeza pandangan awal waktu Jumaat tu bila boleh buat. Awal waktu Jumaat bila boleh buat. Fadhahaba al-a'immatu thalatha, maka imam yang tiga, ila anna waqtaha yabtadi'u bi zawali syamsi kadh-dhuhur. Tiga imam mazhab menyatakan lepas zuhur, iaitu selain Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, siapa seorang lagi? Syafi'i. Ba'da zawal, lepas waktu zuhur, lepas matahari condong. Imam Ahmad boleh start sebelum boleh, lepas zawal pun boleh. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal berdasarkan hadis Al-Bukhari dari Anas. Kana Rasulullah yusalli Jumu'ah, majority berdasarkan hadis dalam Bukhari juga dari Anas adalah Rasul salat Jumaat hina, apabila matahari telah condong, tamilu asy-syams. Imam Ahmad dalam masyhur daripada mazhabnya bahawasanya ila anna dukhula waqtiha yabtadi'u bi dukhuli waqti salatil Eid. Imam Ahmad kata salat Jumaat boleh bermula apabila masuknya salat waktu salat hari raya, salat al-Eid. Wastadalla ala dhalika bima rawahu Muslim, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
An Jabir, daripada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ah thumma nazhabu ila jamalina fanarihaha hina tadhulu syams. Kami dah salat Jumaat, kemudian kami balik ke tempat-tempat kami dan kami rehat lepas hina apabila matahari mula nak condong. Maksudnya awal pagi. Dah habis Jumaat dah. Walil jumhur ta'wilat ba'idatun muta'assifatun ala hadzal hadits wa amthaluhu. So majority lepas Zuhur. Majority. Imam Ahmad dalam masyhur daripada mazhabnya adalah selepas daripada salat Zuhur. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Ajwibatun Nafi'ah an As'ilati Lajnati Masjidil Jami'ah. Jawapan yang Al-Ajwibatu, jawapan-jawapan An-Nafi'ah yang bermanfaat tentang persoalan-persoalan lajnah Masjidil Jami'ah. Adalah persoalan-persoalan lajnah ahli jawatan kuasa masjid yang ditanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian Syekh Al-Albani menghimpunkan dalam buku ini adalah jawapan-jawapan yang ditanya tentang isu salat Jumaat. Antara yang disentuh adalah dua waktu ni lah. Antara yang disebut adalah bagi Jumaat tajuknya itu Al-Jawabu an Faqratir Rabi'ah, jawapan kepada perenggan keempat, iaitu persoalan tahqiq anna lil Jumu'ati waqtain. Adalah tahqiq kepada waktu Jumaat itu ada dua waktu. Waktu Jumaat ada dua waktu. Lil adhanil Muhammadi waqtan. Bagi azan al-Muhammadi, azan pada zaman Nabi, ada dua waktu. Al-awwalu ba'da zawali mubasyarah. Yang pertama adalah apabila condong je matahari, masuklah waktu, itu Zuhur. Wa inda su'ud al-khatib, apabila khatib naik. Wal akhar, dan yang berikutnya adalah sebelum zawal inda su'ud al-khatibi aidan. Adalah sebelum masuk waktu Zuhur, apabila khatib naik mimbar juga. Wahada mazhabu Ahmad ibn Hanbal, dan ini adalah mazhab Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa ghairuh. Adapun awal, maka dalilnya sebagaimana yang telah kita sebutkanlah. Maka beberapa hadis antaranya yang majoriti kata selepas Zuhur lah, dan juga macam hadis Bukhari juga semua ba'da zawal. Tapi adapun waktu yang berikutnya itu berdasarkan hadis yang kita baca. Salamah ibn al-Aqwa, kunna nujammi' ma'a Rasulillah, kami berhimpun bersama dengan Rasulullah idza zalati syams thumma narji'u natatabba'u al-fay'a. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian ada hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli al-jumu'ah, adalah Nabi salat Jumaat hina, ketika mana tamilu syams, ketika mana matahari condong. Apa maksud dia? Salat Jumaat tu ketika matahari condong. Maksudnya khutbah sebelum lah. Azan sebelum. So bila azan sebelum, khatib naik mimbar, azan sebelum masuk Zuhur. Khutbah. Salat. Waktu nak salat tu baru masuk Zuhur. Baru masuk Zuhur. Hadis Bukhari wa ghairuh. An Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syams shalla al-jumu'ah. Adalah Nabi, hadis Jabir, Nabi salat Jumaat itu ketika zalati syams, ketika matahari condong, Nabi salat Jumaat. Maksudnya sebelum tu dah khutbah dah. Hadis Tabrani dengan sanad yang hasan. Berikutnya dia bawakan beberapa asar. Wa yashhad lidzalika atharu min amali sahabah, dan berikutnya dibawa syahid daripada dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu adalah perbuatan para sahabat untuk menyokong. Satu, hadis Abdullah ibn Sayyidan As-Sulami, syahidul Jumu'ah ma'a Abi Bakrin As-Siddiq, aku salat Jumaat ataupun salat menyaksikan Jumaat pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Fakanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfun nahar. Adalah khutbahnya dan salatnya sebelum nisfun nahar, sebelum pertengahan tengah hari.
Maksudnya sebelum Zuhur lah. Summa syahidna ma'a Umar. Kemudian pada zaman Umar, fakanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul intasafa an-nahar. Sehingga pada zaman Umar, sehingga aku kata salat Jumaat itu intasafa an-nahar, baru pertengahan, baru matahari naik. Nak tengah. Summa syahidna ma'a Uthman. Kemudian pada zaman Uthman, fakanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul zalan nahar. Dan adalah khutbahnya dan salatnya sehingga aku kata ke zalan nahar, baru matahari condong, zalatin nahar. Fama ra'aitu ahadan aba dhalika wala ankarah. Dan aku tak nampak seorang pun yang mengingkari perbuatan tersebut. Aku tak nampak seorang pun mengingkari perbuatan tersebut. Hadis Ibnu Abi Syaibah wa Daraqutni. Tinggal lagi hadis ni sebagai ulama mendhaifkannya, tapi kata Albani muhtamal li tahsin, adalah boleh dikuatkan. Bal huwa hasanun, dan dia hasan berdasarkan tariqati ba'dil ulama, berdasarkan jalan sebahagian para ulama seperti Ibn Rajab Al-Hambali dan selain daripadanya. Dan dia kata semua rijalnya siqat melainkan Abdullah ibn Sayyidan. Qala Al-Hafiz, berkata Al-Hafiz dalam Fathil Bari, tabi'iyun kabir, tabi'i kibar, illa annahu ghaira ma'rufi al-adalah. Tinggal lagi tak berapa nak ketahui adalahnya itu. Tak tahu dia ni adil ke tak. Adalahnya itu tak tahu. Apa maksud apabila dikatakan adalah tak tahu? Majhul. Tapi adakah majhulul ain? Tak, majhulul hal. Majhul al-hal. Hal keadaan dia tak diketahui. Udul, adil ke tak? Qultu wa qad rawa anhu arba'atun minats thiqat, dan telah meriwayatkan daripadanya 4 orang siqat. Kita tahu rawi majhul apabila diriwayatkan daripadanya 2 orang, maka terangkat jahalahnya. Rawi majhul, rawi yang tak dikenali ni, jika ada 2 ulama ataupun 2 rawi siqah yang meriwayatkan daripadanya, terangkatlah jahalahnya itu. Ini Albani kata 4 orang siqat meriwayatkan daripada dia. Faham tak? Kalau Abu Talhah tu tak dikenali, contoh tak kenal Abu Talhah siapa ya? Oh, kenal lah, tapi I tak tahulah dia boleh pakai ke tak boleh pakai. Datang orang A kata, oh Abu Talhah bagus. Datang orang kedua, Abu Talhah bagus. Orang ketiga kata, terbaik. Orang keempat kata, boleh pakai. Okey, boleh pakai. Maka kemajhulannya itu terangkat. Qala al-Hafidhu wa qawl al-Hafidh ba'da an saqa lahu hadha al-asar qala wa la yutabi'an. Bang, pendekkan. Berikutnya An Abdullah ibn Salamah salla bina Abdullah al-Jumu'ata duha. Daripada Abdullah bin Salamah qala salla bina Abdullah, telah salat bersama kami Abdullah al-Jumu'ati duha. Salat Jumaat adalah pada waktu duha. Qala khasyitu alaikum al-har, kerana aku bimbang takut-takut nanti panas. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu siqat ghaira Abdullah ibn Salamah. قال الحافظ في الفتح صدوق إلا أنه ممن تغير. Dia ni saduq. Saduq hadisnya tarafnya hasan, saduq. Tinggal lagi dia ni di akhir umurnya itu taghayyara. Celaru sikit. Bila dia dah tua dia celaru sikit. Qultu wa mithluhu innama yakhsha minhu al-khata' fi raf'il hadith atau fi riwayati an ghairihi. Pendek lagi berikutnya. Dia bawa lagi An Sa'id ibn Suwaid salla bina Muawiyah al-Jumu'ah duha. Daripada Sa'id ibn Suwaid, dia kata kami salat bersama Muawiyah jadi imam salat Jumaat duha. Duha. Rawa Ibnu Abi Syaibah an Amr ibn Murrah anhu qultu wa Sa'id hadha lam yadhkuru lahu rawiyan ghaira Umar wa hadha wa ma'a zalika dhakara Ibnu Hibban fi as-siqat. Ada sikit juga masalah. Sa'id hadha lam yadhkuru lahu rawiyan, tidak disebut padanya rawiyan ghaira Amr, melainkan Amr.
Hadza wa ma'a dzalika, dan Imam Ibn Hibban meletakkan dalam As-Siqat. Daripada Bilal Al-Abasi, anna Ammaran salla bin nas bil jumu'ati. Ammar salat Jumaat jadi imam. Wan nasu fariqan. Ada manusia dua. Ba'duhum yaqul, sebahagian kata zalati syams, sebahagian kata belum lagi. Maksudnya Ammar jadi imam salat Jumaat. Jemaah sebahagian kata dah masuk zuhur dah, bila dah selesai tu. Dah masuk. Sebahagian kata belum lagi. Maksudnya dah start jugalah awal. Rawa Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. An Abi Razin qala kunna nusalli ma'a Ali. Abi Razin kata kami bersalat bersama dengan Ali radhiyallahu anhu hari Jumaat. Fa ahyanan najidu fai'an, kadang-kadang ada bayang, wa ahyanan la najiduhu, kadang-kadang tak ada bayang. Rawahu Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim. Qultu wa hadha yadullu masyru'iyyatil amrayn. Maka ini menunjukkan masyru'nya dua perkara. Pertama, salat qabla zawal, salat sebelum zawal, wa salatu ba'dahu, dan salat lepas zawal, kama huwa zahirun, sebagaimana yang zahir. Dan itu juga yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala anhu, wa tafsilul qaul, dan dia punya perincian boleh baca dalam Nailul Awtar. So ini beberapa riwayat yang Syekh Al-Albani rahimahullah bawa bagi menyokong pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Bahkan ditanya kepada Imam Ahmad oleh anaknya itu, maka Imam Ahmad kata ya, boleh. Sama ada sebelum zawal ataupun lepas zawal. Tinggal lagi, macam kita sebutlah majority. Majority kata ba'da zawal. Majority itu kerana mengikut tiga mazhab yang majority lah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. So tiga ni ba'da zawal. Maka sebagian para ulama memfatwakan, maka untuk mengelakkan kekonfusan, mengelakkan kekonfusan, maka solatlah ba'da zawal, solatlah lepas zawal, lepas matahari condong ataupun lepas masuk waktu zuhur. Kerana yang demikian itu bukan mengingkari pandangan yang satu tadi tu, kerana keluar daripada khilaf itu mustahab. Keluar dari khilaf ulama itu mustahab. Tapi kalau sekiranya ada orang buat sebelum waktu zuhur, Jumaat dah start dah, maka tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari kerana di sana ada pandangan Imam Ahmad dan mazhab Imam Ahmad, dan dengan dalil-dalilnya juga yang menyokong sebelum boleh, lepas pun boleh. Tinggal lagi yang tak tahu je mungkin yang akan Wahabi. Ada orang nak tanya? Aha. Adakah dia perlu salat zuhur ataupun tak? Hadis yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.